Salam sejahtera, saya Nawina Ravichandran dari 5 PISMP RBT 2 ingin membentangkan tentang proposal kajian tindakan saya. Tajuk kajian saya adalah penggabung jalinan kaedah seni visual dalam subjek RBT dapat meningkatkan prestasi murid tahun 5. Pada zaman moden ini, negara kita berusaha untuk menjadi sesebuah negara yang maju. Dalam proses ini, pendidikan adalah sangat penting untuk memajukan negara dari segi sosial, politik dan juga ekonomi. Pendidikan teknik dan vokasional adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam proses pembangunan sesebuah negara kerana ia berperanan untuk melahirkan sumber manusia yang mahir. Seterusnya, reka bentuk dan teknologi juga salah satu elemen dalam pendidikan teknik dan vokasional yang merupakan satu proses untuk mendedahkan kemahiran asas kepada murid-murid di sekolah rendah dan juga pelajar di sekolah menengah. Reka bentuk dan teknologi adalah satu pelajaran yang penting untuk melahirkan generasi akan datang yang mencakupi pelbagai kemahiran yang selaras dengan keperluan dalam abad ke-21. Kurikulum RBT yang dilaksanakan dalam pendidikan memberi fokus kepada ilmu pengetahuan dalam bidang teknikal, pertanian dan juga sains rumah tangga. Kandungan yang digubal dalam kurikulum RBT mendedahkan murid dengan pelbagai kemahiran asas sejak kecil lagi supaya mereka dapatlah lebih berdikari dan juga menjalani kehidupan secara produktif. Saya memilih kajian ini kerana semasa menjalani PBS di SJKT Ladang Wellesley, saya telah mendapati guru dan murid telah mengalami beberapa masalah dalam proses pengajaran subjek RBT. Saya mengadakan satu ujian yang tidak formal untuk mendapatkan info tentang penguasaan murid dalam subjek RBT. Okey, sekarang semasa saya menjalankan ujian tersebut, kebanyakan murid tahun 5 masih tidak menguasai topik-topik dalam tahun 4. Seterusnya, keputusan ujian mereka juga menunjukkan bahawa murid tahun 5 masih sangat lemah dalam topik tahun 4 dan juga topik tahun 5. Oleh itu, saya telah mengadakan satu perbincangan bersama guru RBT mereka. Melalui perbincangan tersebut, saya mendapati bahawa guru telah mengalami kesukaran dalam proses pengajaran kerana mereka tidak mempunyai kemudahan bengkel seperti bahan dan peralatan yang cukup untuk melaksanakan amali RBT. Guru RBT tahun 5 juga menyatakan bahawa mereka tidak dapat mengajar topik-topik yang berasaskan amali kerana tidak mempunyai kemudahan yang secukupnya. Oleh itu, mereka terpaksa menggunakan kaedah chalk and talk untuk mengajar topik RBT. Tetapi, kaedah ini dalam subjek RBT tidak berkesan kerana murid tidak akan memahami topik-topik yang berasaskan amali dan juga aktiviti jika guru tidak mengadakan sesuatu amali yang melibatkan bahan dan alatan sebenar. Seterusnya, saya telah menetapkan beberapa objektif bagi kajian tindakan ini. Objektif bagi kajian ini adalah meningkatkan minat murid terhadap proses PDP bagi subjek RBT dengan mengaplikasikan kaedah seni visual. Guru perlulah menggunakan sesuatu kaedah yang lebih efektif untuk mengajar murid-murid tentang topik-topik dalam subjek RBT. Oleh itu, saya mencadangkan guru untuk menggunakan kaedah seni visual untuk mengajar subjek RBT. Seterusnya, objektif kedua adalah penggabung jalinan kaedah seni visual dapat meningkatkan prestasi murid tahun 5. Jika murid dapat memahami kandungan yang disampaikan oleh guru dengan berkesan, mereka juga dapat mendapatkan prestasi yang baik dalam peperiksaan RBT. Objektif ketiga adalah meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid dalam subjek RBT. Jika guru mengadakan satu proses PDP yang terancang, maka murid dapatlah memahami konteks yang disampaikan oleh guru dengan sangat berkesan. Seterusnya adalah persoalan kajian. Saya telah menetapkan 5 persoalan kajian bagi kajian ini. Persoalan pertama adalah, adakah penggunaan teknik seni visual dapat meningkatkan prestasi murid dalam subjek RBT? Persoalan kedua adalah, adakah penggabung jalinan teknik seni visual dapat menarik perhatian murid dalam mata pelajaran RBT?
Persoalan ketiga adalah adakah murid dapat menguasai kandungan dan mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Persoalan keempat adalah bagaimanakah guru boleh merancang aktiviti berunsur seni visual untuk mengajar subjek RBT. Persoalan terakhir adalah adakah penggabung jalinan kaedah seni visual dapat membantu guru untuk memudahkan proses PDP. Persoalan-persoalan ini telah dibina untuk menggunakan sebagai panduan untuk mendapatkan maklumat tentang kajian tindakan ini. Persoalan-persoalan ini juga dapat memberi jawapan tentang adakah kaedah yang dicadangkan ini boleh memberi kesan terhadap proses pembelajaran RBT. Berikutnya adalah metodologi kajian. Terdapat 3 cabang dalam metodologi kajian. Pertamanya adalah pendekatan kualitatif. Saya telah menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaan kajian tindakan ini. Ya, kerana pendekatan kualitatif ialah kaedah penyelidikan yang lebih kepada untuk mengkaji sesuatu situasi dalam konteks sebenar. Seterusnya, cabang kedua adalah peserta kajian dan cabang ketiga adalah instrumen kajian. Selepas ini saya akan menerangkan peserta kajian dan juga instrumen kajian dan slide seterusnya. Sekarang kita tengok peserta kajian. Peserta kajian adalah orang yang terlibat dalam proses kajian ini untuk mengumpul maklumat. Saya menggunakan murid tahun 5 dan juga guru RBT untuk mendapatkan data tentang masalah yang dibincangkan. Saya mencadangkan untuk mengadakan sekurang-kurangnya 30 responden termasuk guru dan murid untuk mengenal pasti masalah-masalah yang timbul dalam proses pengajaran RBT dan juga keberkesanan tindakan yang dicadangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Aspek-aspek yang perlu dikaji adalah persediaan guru dalam mengajar subjek RBT, penguasaan murid dalam mata pelajaran RBT dan juga penggunaan teknik pengajaran yang betul untuk menyampaikan kandungan. Berikutnya, kita akan tengok tentang instrumen kajian yang digunakan dalam kajian tindakan ini. Instrumen kajian adalah digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk yang lebih sistematik. Terdapat pelbagai instrumen kajian dalam pendekatan kualitatif, tetapi saya menggunakan 2 jenis instrumen kajian, iaitu borang temu bual dan juga borang pemerhatian. Pertamanya adalah borang temu bual. Borang temu bual ini digunakan untuk mencatatkan maklumat disampaikan oleh responden semasa sesi temu bual. Saya juga akan bercadang untuk mendapatkan respon daripada guru dan murid tentang proses PDP subjek RBT yang dilaksanakan. Sesi temu bual perlulah diadakan secara semuka untuk mendapatkan maklumat tentang adakah tindakan yang dicadangkan untuk mengatasi masalah pembelajaran RBT dapat berguna dengan baik. Seterusnya, instrumen kajian yang kedua untuk mengumpulkan data adalah borang pemerhatian. Kaedah ini adalah kaedah yang sangat popular untuk mengkaji tingkah laku murid. Borang pemerhatian ini melibatkan kaedah pemerhatian dalam proses pengumpulan data. Borang pemerhatian ini juga digunakan untuk mengamati tingkah laku murid semasa melaksanakan proses PDP RBT. Penyelidik akan menyediakan beberapa butiran dalam borang pemerhatian ini untuk mengkaji tingkah laku murid. Sebagai contoh, butiran yang terdapat dalam borang pemerhatian adalah penglibatan murid semasa guru mengajar mata pelajaran RBT dengan menggunakan seni visual, ataupun adakah murid memberi perhatian semasa guru menggunakan kaedah seni visual dalam penyampaian proses pembelajaran RBT. Seterusnya, saya menerangkan kerangka konsep kajian bagi kajian tindakan ini. Terdapat beberapa peringkat dalam kerangka konsep. Kerangka konsep kajian adalah untuk menerangkan secara ringkas tentang format ataupun peringkat dalam kajian yang dilaksanakan. Peringkat pertama adalah kenal pasti masalah. Pengkaji perlulah mengenal pasti apakah masalah yang timbul untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah yang timbul dalam kajian ini adalah
guru dan murid mengalami pelbagai cabaran dalam proses pengajaran RBT. Seterusnya, cadangan tindakan. Pengkaji perlulah mencadang sesuatu tindakan yang lebih berkesan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kajian ini, pengkaji mencadangkan kaedah penggabung jalinan kaedah seni visual dalam pembelajaran subjek RBT untuk meningkatkan prestasi murid tahun 5. Seterusnya, peringkat ketiga adalah pelaksanaan tindakan. Pengkaji perlulah melaksanakan tindakan di dalam bilik darjah secara semuka. Tindakan yang dicadangkan dalam peringkat kedua akan dilaksanakan dalam bilik darjah. Sebagai contoh, pengkaji mencadangkan untuk menggunakan penggabung jalinan kaedah seni visual. Dalam peringkat ketiga ini, pengkaji perlulah melaksanakan sesuatu aktiviti yang berunsur kaedah seni visual untuk mengajar sesuatu topik RBT. Peringkat keempat adalah proses penilaian. Proses penilaian ini juga sangat penting kerana guru dan pengkaji perlulah mengenal pasti adakah tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi tersebut berjaya ataupun tidak. Akhir sekali adalah peringkat kelima, iaitu refleksi. Melalui proses refleksi ini, penyelidik akan mengambil tahu tentang kelebihan dan kelemahan tindakan yang dicadangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini merupakan perancangan pelaksanaan tindakan bagi kajian ini. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Pengkaji perlulah mengumpul data tentang masalah kajian yang dibincangkan. Masalah kajian ini adalah masalah yang dihadapi oleh guru dan juga murid dalam proses PDP RBT. Seterusnya, langkah kedua adalah perancangan tindakan kajian. Pengkaji perlu merancang cara melaksanakan tindakan. Sebagai contoh, bolehlah menyediakan satu RPH yang mempunyai peringkat-peringkat semasa untuk melaksanakan tindakan yang dicadangkan. Penggabung jalinan kaedah seni visual untuk meningkatkan prestasi. Tindakan yang dirancangkan oleh pengkaji perlulah mempunyai kaitan dengan penggabung jalinan kaedah seni visual kerana tindakan yang dicadangkan oleh pengkaji bagi mengatasi masalah dalam langkah pertama adalah penggabung jalinan kaedah seni visual untuk meningkatkan prestasi murid. Seterusnya, langkah ketiga adalah pelaksanaan tindakan di sekolah. Pengkaji perlulah melaksanakan tindakan mengikut perancangan yang disediakan. Sebagai contoh, jika pengkaji mengadakan satu RPH, mereka perlu menggunakan RPH tersebut dalam proses pelaksanaan. Seterusnya, langkah keempat adalah proses penilaian. Proses penilaian ini adalah untuk menilai tindakan yang dilaksanakan. Adakah tindakan yang dilaksanakan itu berkesan dan dapat meningkatkan prestasi murid. Seterusnya, langkah kelima adalah proses refleksi. Ini adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada guru dan murid berkaitan dengan proses pengajaran yang disampaikan oleh pengkaji. Seterusnya, langkah terakhir adalah langkah keenam, sesi temu bual. Sesi temu bual ini diadakan untuk mendapatkan respon daripada guru dan murid berkaitan dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pengkaji. Sebagai contoh, pengkaji telah mencadangkan satu tindakan, iaitu penggabung jalinan kaedah seni visual dalam proses pengajaran RBT. Pengkaji perlulah mendapat maklum balas daripada guru dan juga murid. Adakah tindakan yang dilaksanakan ini betul-betul membantu murid dan guru untuk memahami kandungan yang disampaikan. Seterusnya, proses temu bual ini dilaksanakan secara semuka bersama guru dan murid untuk mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan tindakan. Setakat ini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.